Setelah lelaki itu menyedari bahawa dia tiada alasan menjawab soalan polis, dia segera cuba melarikan diri dengan melompat dari balkoni. Malangnya, dia segera ditangkap dan dibawa ke hospital kerana dia terluka teruk selepas melompat dari rumahnya. Hai, apa khabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memoir dan Seram. Pada 5 Oktober 2007, ada seorang ibu mendapat panggilan telefon bahawa anaknya gagal hadir untuk bekerja. Selepas ibunya meletakkan telefon, dia mulai merasa sangat risau kepada anaknya. Ibunya tahu bahawa boyfriend anaknya pasti melakukan sesuatu yang buruk terhadap anaknya. Keesokan harinya, iaitu 6 Oktober, ada jiran memberitahu ibu itu bahawa mereka pernah melihat ada seorang wanita yang kelihatan seperti anaknya masuk ke apartmen boyfriendnya. Dengan segera, ibu itu menelefon polis pergi ke rumah lelaki itu mencari anaknya secepat mungkin. Tidak tahu apa sebabnya, polis menunjuk ke apartmen lelaki itu pada 7 Oktober. Nampaknya boyfriend anaknya sedang makan malam. Kemudian, polis menjelaskan bahawa mereka sedang mencari girlfriendnya. Maka, polis minta lelaki itu bekerjasama dengan mereka. Pihak polis mulai mencari dari bilik tidurnya. Semasa mencari di biliknya, sehingga mereka membuka almari bilik tidur, mereka mendapati di dalam almari ada mayat. Mereka juga menyedari bahawa mayat itu adalah girlfriendnya. Polis juga mendapati lengan kanan dan bahagian kaki kanannya sudah hilang. Semasa mereka teruskan mencari bahagian badan yang hilang, polis telah pergi ke dapur rumah itu. Mereka terjumpa dalam kuali itu berisi dengan daging yang baru dimasak. Ada juga sekeping lemon yang dipotong di sebelah kuali itu. Apabila polis membuka peti sejuk itu, mereka menjumpai sekotak cornflakes di dalam peti sejuk. Mereka merasa hairan kerana cornflakes sepatutnya tidak boleh disejukkan di peti sejuk. Apabila mereka melihat di dalam kotak cornflakes itu, mereka barulah menjumpai ada daging goreng di dalamnya. Yang mengejutkan semua polis ialah itu bukan daging biasa. Dalam kotak itu adalah daging manusia. Jadi, daging makanan malam lelaki itu adalah daging apa? Setelah lelaki itu menyedari bahawa dia tiada alasan menjawab soalan polis, dia segera cuba melarikan diri dengan melompat dari balkoni. Malangnya, dia segera ditangkap dan dibawa ke hospital kerana dia terluka teruk selepas melompat dari rumahnya. Sebelum saya berakhir menceritakan tentang lelaki itu, siapakah lelaki yang terluka teruk itu? Lelaki itu bernama Jose. Dia dilahirkan pada 20 Jun 1969. Ayahnya meninggal dunia, lalu dia dibesarkan oleh ibunya bernama Elian. Jose mempunyai keluarga yang sangat besar. Dia mempunyai 3 adik perempuan dan 1 abang. Mereka dibesarkan di kota Mexico. Ibunya mempunyai tabiat kasar dan suka memberi hukuman berat kepada anak-anaknya. Ketika Jose berusia 6 tahun, setiap kali Jose berlaku kesalahan, ibunya selalu mendendaknya dengan sangat tegas. Ibunya akan mengambil mainannya dan menghancurkan. Keluarga Jose bukanlah sangat kaya, jadi Jose kurang ada mainan baru untuk dirinya. Oleh itu, dia membuat keputusan untuk mendapatkan sejumlah wang untuk menggantikan mainan yang telah dirosakkan oleh ibunya. Jose yang berusia 6 tahun sudah mulai bekerja sebagai pengilap kasut untuk mendapatkan wang. Setelah dia berjaya menjimatkan semua wang gajinya, dengan gembira Jose pergi membeli mainan barunya. Ketika Jose membawa pulang mainan barunya, ibunya ternampak Jose mempunyai mainan baru di tangannya. Tidak tahu apa sebabnya, ibu Jose merasa sangat marah, lalu merampas mainan baru itu dan memusnahkannya lagi di depan mata Jose. Kemudian ibunya memukul Jose dengan sekuatnya sebagai hukuman. Kemungkinan besar, ibu Jose telah salah faham terhadap Jose, seperti menuduh Jose mencuri duit atau mencuri mainan dari kedai
atau lain sebabnya, menyebabkan ibunya sangat marah terhadap Jose. Nasib malang Jose masih belum berakhir. Selain Jose terpaksa menghadapi keganasan dari ibunya, apabila Jose berusia 7 tahun, Jose telah dirogol oleh rakan abangnya yang berusia 16 tahun. Walaupun saya tidak pasti apakah kejadian rakan abangnya tersebut, tetapi kejadian itu tetap memberi trauma dalam kehidupan Jose. Ketika Jose berusia 12 tahun, tidak tahu apa alasannya, ibu Jose menghalau Jose keluar dari rumahnya. Keadaan ini menyebabkan Jose terpaksa awal berhenti sekolah. Kehilangan kasih sayang dari ibunya membuat Jose merasa sangat sedih. Sejak hari itu, dia mula suka minum banyak arak untuk membuang tekanannya. Untuk mendapat kehidupan yang baik, Jose mula bekerja sebagai badut untuk mencari wang. Dia bekerja bersama dengan kakak iparnya yang bekerja sebagai ahli silap mata pada masa itu. Semasa dia bekerja sebagai badut, Jose mulai berminat menjadi seorang penulis novel. Dia juga mula menulis buku mengenai dirinya. Pada tahun 1996, Jose berkahwin dengan wanita yang bernama Heidi. Mereka mempunyai 2 anak perempuan. Malangnya, perkahwinan itu hanya bertahan selama 2 tahun sahaja. Selepas bercerai, Heidi secepatnya membawa anak-anaknya berpindah ke Amerika. Tindakan Heidi membuat Jose sangat marah dan sedih. Tekanan itu menyebabkan mental Jose menjadi semakin teruk dan tidak stabil. Dia mulai minum alkohol dengan ubat ketagihan bersamanya. Tidak lama kemudian, selepas bercerai dengan Aidin, Jose menemui girlfriend baru yang bernama Lydia. Pada masa itu, Jose mulai sangat berminat dengan ilmu sihir. Dia suka menggunakan jamu dan lidah lembu untuk mempraktikkan ilmu sihirnya. Dia juga suka mengutuk orang yang jahat kepadanya, terutamanya kepada bekas istrinya Aidin. Jose juga ketagihan menggunakan ilmu sihir untuk membersih badan dan tangan selepas atau sebelum melakukan hubungan badan. Tabiat Jose itu membuat Lydia sangat tidak selesa. Selain itu, walaupun Jose tidak pernah memukul Lydia, tetapi tindakan Jose sangat kasar terhadap Lydia. Dia suka menggunakan kata-kata kasar untuk menghina Lydia. Jose juga adalah seorang yang kuat cemburu dan kuat mengawal girlfriendnya. Sekiranya Lydia memberitahu Jose seperti dia mahu putus hubungan dengannya, Jose akan memberi amaran kepada Lydia, seperti dia akan membunuh dirinya jika Lydia mahu putuskan cinta. Kerana Lydia sudah tidak tahan kehidupan bersama Jose, nasib baik Lydia sempat berjaya melarikan dirinya dari Jose. Selepas berpisah dengan Lydia, Jose menghabiskan banyak waktunya untuk menulis puisi, novel, dan penulisan skrip. Dia sangat bangga pekerjaannya sebagai penulis. Dia juga selalu membuat buku kecil yang mempunyai puisi dan cerita yang berbeza disediakan olehnya. Kemudian, dia akan memberikan kepada orang-orang di tepi jalan atau di mana-mana saja. Dia adalah seorang ego dan juga suka memberitahu orang ramai bahawa dia adalah penulis terkenal dan terbaik di dunia. Tidak lama kemudian, semasa dia membahagikan buku kecil di tepi jalan, Jose menemui seorang wanita yang bernama Alejandra. Selepas berbicara dengan secepatnya, mereka menjadi kawan rapat. Alejandra suka puisi Jose yang sangat indah. Semasa Jose bertanya kepadanya, apakah pekerjaan awak? Alejandra memberitahu Jose bahawa dia bekerja di farmasi. Jawapannya menyebabkan Jose mulai merancang sesuatu yang tidak baik. Oleh kerana Jose ada ketagihan makan dana atau ubat lain yang sukar dibeli, dia merancang menggunakan perhubungan baik dengan Alejandra untuk mendapatkan lebih banyak ubat. Lama-lama kemudian, Jose dan Alejandra mula selalu berjumpa ketika mereka mempunyai masa lapang. Alejandra juga memperkenalkan Jose kepada ibunya, tetapi ibu Alejandra sangat tidak menyukai Jose.
Jose mengatakan bahawa dia adalah seorang penulis. Dia juga mendapat duit sebanyak 200 sehari. Dia juga mengatakan bahawa pekerjaannya ialah penulis drama, pengarah dan juga penyanyi. Selepas mendengar kata-kata Jose, ibunya langsung tidak mempercayai apa yang dia katakan. Mengapa Ibu Harihandra tidak percaya kata-kata Jose? Kerana jika Jose mempunyai banyak wang, sekurang-kurangnya pakaian Jose ternampak macam baju mahal. Tetapi sebaliknya, pakaian Jose nampak semacam pakaian lama sahaja. Jadi, Ibu Harihandra tahu bahawa Jose adalah seorang penipu. Dia juga membenci tingkah laku Jose yang sangat mementingkan diri dan ego. Selepas beberapa bulan, Harihandra mula melihat tingkah laku sebenar dari Jose. Bagi Harihandra, Jose adalah seorang yang kuat cemburu, suka mengawal dan suka berbohong. Oleh itu, Harihandra mahu memutuskan hubungan dengan Jose secepat mungkin. Untuk melarikan diri dari Jose, dia telah mendapat pekerjaan baru di kota Meksiko Utara. Dia bercadang membawa 2 anaknya pindah ke tempat baru. Lagipun, Jose bukan ayah kepada kedua-dua anaknya itu. Seperti cerita dari permulaan video ini, duka citanya Harihandra tidak dapat melari diri dari tangan Jose. Ketika pegawai polis menyoal siasat kepada Jose, Jose memberitahu polis bahawa dia tidak sengaja membunuh Harihandra. Jose juga mengatakan bahawa dia tidak memakan daging manusia. Dia cuma merancangkan memberi daging itu kepada anjing liar saja. Selain dari mayat Harihandra, polis juga terjumpa satu lagi mayat wanita di rumahnya. Dia adalah pekerja pelacur yang bernama Raja Roka. Jose telah memasukkan mayat ke dalam beg bagasi besar itu telah dijumpai di rumah Jose. Semasa Jose disoal siasat di mahkamah, Jose tidak mengaku salah terhadap semua mangsa itu. Walau bagaimanapun, hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara terhadap Jose. Pada awal pagi 11 Disember 2007, Jose telah membunuh diri di bilik penjara. Walaupun tiada menjumpai suicide note dari Jose, tetapi polis menjumpai ada sebuah buku yang ditulis tentang dirinya semasa di penjara. Nama buku dia ialah Cannibal Poem. Dalam buku itu menceritakan tentang memakan mangsa tersebut. Selepas polis membaca buku Jose, polis mendapati Jose ada berkaitan lebih dengan 10 mangsa sebelum dia meninggal dunia. Duka citanya, kematian Jose menjadikan kes ini sukar dan lambat untuk diselesaikan mencari 10 mangsa tersebut. Semoga mangsa itu dapat dicari oleh polis pada masa yang akan datang. Rest in peace kepada 10 mangsa itu. Terima kasih menonton video kali ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe, like dan share out video saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Moga berjumpa lagi di lain cerita. Kita jaga kita.